tabi'ihim wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bi nuril hilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa zidna ilman nafi'a wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal jamali wal kamali wal ikram. Allahumma inni as'aluka an tuhiya qalbi bi nuri ma'rifatika abadan ya Allah. Ya Allah ya Hakim ya Qadir ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada pagi ini dalam sama-sama kita merenungkan dan kita mencari i'tibar, mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan yang tak lama lagi insya-Allah sekiranya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua akan menghadapi bulan yang sangat-sangat besar, bulan yang sangat-sangat besar fadilatnya, yang terkenal dengan nama Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan yang dinamakan bulan Ramadan yang diturunkan padanya, pada bulan Ramadan itu Al-Quran, akan Al-Quran. Tujuan apa diturunkan Al-Quran itu? Hudan linnas. Tak ada tujuan yang lain. Tujuan diturunkan Al-Quran itu hudan linnas, supaya memberi petunjuk Al-Quran tadi itu annas, bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu menerangkan, memberi penerangan yang terang jelas dan nyata akan huda wal furqan, akan petunjuk. Maknanya Quran kalau ditunjukkan satu petunjuk, petunjuk itu jelas, bukan petunjuk yang samar-samar, petunjuk yang jelas. Dan juga al-furqan. Furqan ambil daripada perkataan al-farqu. Farq dengan makna perbezaan, membezakan. Maknanya dengan Al-Quran itu sendiri, seseorang itu boleh untuk membezakan yang mana dikatakan baik, yang mana tak baik, yang mana taat, yang mana maksiat, yang mana mendatangkan pahala, yang mana mendatangkan dosa,
yang mana disukai oleh Allah, yang mana tidak disukai oleh Allah. Maka bila disebut Al-Quran itu Syahrul Ramadan, Ramadan itu berarti orang yang duduk di dalam bulan Ramadan, maka pertama sekali dia akan dapat petunjuk. Dia akan dapat petunjuk dalam hidup dia. Yang kedua, dia akan membezakan yang mana baik buruk, pahala taat, maksiat, pahala dosa, yang dikasihi Allah, yang dibenci oleh Allah. Dia akan dapat benda tu. Tapi kalau duduk di dalam bulan Ramadan masih lagi masih lagi berkecimpung dengan maksiat, berarti dia masuk bulan Ramadan bukan dengan hudan. Dia masuk Ramadan bukan dengan petunjuk. Dia masuk dengan Ramadan itu, ke dalam Ramadan itu bukan kerana Al-Quran, tetapi masih lagi dengan kebiasaan tabiatnya seperti 11 bulan yang lain, iaitu dia masuk bulan Ramadan walaupun 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali masuk Ramadan, kalau dia tak ta'ammulkan, kalau dia tidak betul-betul perhatikan tujuan apa daripada bulan Ramadan itu, maka orang itu dia akan masuk dalam keadaan hawa nafsu dia juga. Walaupun masuk dalam Ramadan, bila masuk dalam Ramadan tapi masih tak ada perubahan, masih tidak ada, kalau kita katakan, kata Al-Imam Syekh Sa'id Badi'uz Zaman Syed Nursi rahimahullah, seolah-olah orang yang pergi imtihan, imtihan ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata peperiksaan, exam. Orang yang pergi exam 20 kali exam semuanya fail. Agak-agak bagus tak bagus macam tu. Kalau 20 tahun masuk Ramadan, result hasil daripada masuk Ramadan tu sama saja. Ibarat dah 20 tahun kamu exam tapi keputusan dia sama. Semua gagal. Tahun depan masuk lagi, gagal lagi. Jadi bilalah dia masuk dalam bulan Ramadan itu dengan gagal, maka apakah dia boleh hukumkan diri dia, saya ni memang orang yang gagal agaknya, ataupun nafsu hati ataupun diri yang halus yang kecil itu ada tak keinginan nak jadi orang yang berjaya? Kalau kita tanya orang-orang yang gagal itu, macam kita katakan, ustaz saya ni payahlah nak semayang dengan khusyuk. Asal semayang tak khusyuk, dalam hati sanubari kita nak ke tak nak khusyuk tu? Nak, semua nak. Ustaz saya ni payahlah nak buat taat, ustaz susah nak buat taat. Dalam hati kecil kita ada tak perasaan nak buat taat? Nak. Itu orang panggil naluri. Itu fitrah. Fitrah manusia itu memang cinta kan? Cintakan kemenangan, cintakan kesenangan, cintakan kebahagiaan, cintakan pelepasan. Itu hakikat naluri manusia. Maka bilalah kita menghukum diri kita itu akan sesuatu hukuman yang tak kena dengan naluri, berarti kita ni dah lari daripada fitrah kita itu sendiri. Dah lari, kita ni balance tu dah lari. Nah, kita punya, kalau kereta tu alignment tu dah lari dah. Nah, kalau kita ni sentiasa, kalau macam kereta kita kan, contoh, kalaulah kita ini daripada mula kita dapat kereta tu sampailah kita katakan sampai 5 tahun kita bawa kereta dalam keadaan alignment yang elok, balancing yang elok, bilalah berlaku satu kerosakan pada tayar tadi tu, kita rasa tak selesa? Rasa tak? Rasa. Sebab apa kita rasa dengan tak selesa tadi? Sebab kita dah biasa dengan keselesaan yang stabil. Kita dah biasa dah bawa kereta, alignmentnya betul, balancingnya betul, bearing tayar betul, shaftnya betul, lower armnya betul, semua betul.
Ni kita ni pasal baru tukar lah ni. Syah bergagak-gagak bawa kereta. Sebab kita dah biasa dengan yang betul. Jadi bila kita dah biasa dengan yang betul, kita dah selesa dengan yang betul, tiba-tiba berlaku tak betul. Syah dia tak betul, bergagak-gagak. Tak selesa. Begitu juga kita ni, Allah Ta'ala ciptakan kita ni, line kita ni dah betul. Nah, apa tujuan diciptakan manusia itu? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan line utamanya itu ialah ibadat. Illa liya'budu, supaya kamu jadi orang yang ibadat. Itu tujuan utama diciptakan manusia. Kita ni suka kepada benda-benda baik. Naluri saya kata fitrah tu. Tapi kalau sekiranya kita dah lebih suka pada maksiat, kita lebih suka pada perkara yang melalaikan, awak kena cek awak punya balance tu dah tak betul dah tu. Satu. Yang kedua, kalaulah kita ni dah terbiasa. Ni contoh. Kalau kita dah terbiasa dengan bawa kereta yang gelong, kereta gelong kita dah biasa bawa kereta yang bergegar-gegar macam tu lah. Dan kita rasa inilah kereta saya. Okey, tak ada masalah. Kereta ni bagus. Bawa gorong-gorong macam tu. Agak-agak bila kita bagi kereta yang elok, agak-agak apa rasa bagi dia? Pelik tak pelik? Asal kereta ni tiba-tiba tak bergoyang pula ni. Nampak tu. Padahal itulah yang eloknya. Maka bilalah masuknya bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak perbetulkan balik kita punya tujuan usul asal kejadian tu. Sebab itulah bilalah masuk dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu kata Syekh Sa'id Badi'uz Zaman Syed Nursi rahimahullahu taala, dia kata masuk bulan Ramadan itu seolah-olah kamu berada di dalam satu ujian. Nah, Ramadan ni satu ujian. Bila sebut perkataan ujian, exam, bahasa Inggeris kata, imtihan dalam bahasa Arab kata, kalaulah masuk dalam ujian, mesti ada apa? Akan ada hasil keputusan. Setiap masuk exam, orang yang masuk dalam ujian, pasti akan ada keputusan. Dan secara fitrah manusia, sesiapa yang masuk dalam ujian, dia nak keputusan dia baik ke tak baik? Secara fitrah, secara naluri kita tanya fitrah diri kita. Kalau saya masuk dalam exam kali ni, saya nak lulus ataupun tak lulus? Luluslah. Jadi bila masuk bulan Ramadan itu, maka Ramadan itu ibarat satu ujian. Selama mana kamu ujian, kamu diuji selama 30 hari. 30 hari je kena uji tu, bukannya lama pun. Pejam celik dah nak habis ujian dah. Tak lama Ramadan tu, sekejap je 30 hari. Baik. Kenapa kamu menghadapi ujian? Ujian itu kerana insan, manusia itu telah hilang pertimbangan dan keseimbangan di dalam dirinya. Sebab itu diberikan ujian. Sebab manusia hilang keseimbangan pertimbangan. Apa keseimbangan dan pertimbangan itu? Iaitu diciptakan kamu untuk ibadat. Itu hilang. Kamu diciptakan untuk ibadat. Kalau kita tak faham, contoh kita katakan begini. Cawan air itu, gelas itu tidak diciptakan melainkan untuk diletakkan air. Faham tak? Tidak diciptakan ikan itu melainkan di dalam air, di dalam sungai. Tidak diciptakan telefon itu melainkan untuk berhubung. Jadi setiap sesuatu yang kita tengok, semua ada function dia. Kalau seseorang itu gunakan
sesuatu yang ada di dalam dunia ini bukan dengan fungsi dia, kita katakan orang ni apa? Contoh, diambil telefon, buat letak sendal meja. Alamak, meja ni bergoyang lah, sendal dengan telefon kat kaki meja tu. Orang panggil apa benda tu? Orang panggil apa tu? Orang nampak cawan tu, ada cawan lah buat isi beras kat dalam tu, minum beras pakai cawan. Orang panggil orang apa tu? Selipar tu tempatnya di kaki, ambil selipar pakai kat tangan pula, jadi dem beramboi. Dem beramboi ada di situ dulu. Buku ujang tu kan, selipar kat kaki, selipar kat tangan tu kan. Nah, kalaulah kita tengok seseorang itu, sepatutnya kain telekung pakai di kepala, kain telekung buat ikat pinggang pula. Pelik kau ni. Nampak tu? Kau ni lain macam kau ni. Orang naik motor, orang naik motor bawa motor. Tak, dia terbalik junjung motor pergi berjalan. Orang panggil orang apa tu? Pelik ni. Begitulah manusia. Kalaulah setiap yang diciptakan makhluk ini semua ada function dia, ada fungsi dia, takkan kejadian manusia tak ada fungsi. Kejadian manusia ni lagi paling besar nak dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Manusia itu yang paling besar. Takkanlah kejadian manusia tak ada fungsi. Maka fungsi kejadian manusia itu ialah beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk ibadat. Berarti manusia itu kalau nak mendapatkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kasih sayang, keharmonian, kalau nak dapatkan semua perkara tadi itu, mestilah dengan ibadat. Awak akan dapat dengan ibadat. Contoh kita katakan Allah Ta'ala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Apakah tidak dengan mengingati Allah Ta'ala itu hati akan tenang. Allah Ta'ala sebut, kalau kamu ingat Allah, pasti hati akan tenang. Masalahnya kita kalau ingat Allah, hati tenang ke tak? Cuba try lepas tarawih tu, la ilaha illallah 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dekat sejam tak habis lagi ni, tenang tak tenang? Tenang kok mana pula kata tenang ni. Nah, dulu ada seorang hamba Allah belajar madrasah dulu. Dia ada masalah gangguan fikiran. Dia ada masalah fikiran, dia terganggu lah. Nah, satu hari dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ni dah banyak kali dah baca selawat. Saya dah banyak kali berzikir. Tapi setiap kali saya zikir, setiap kali saya berselawat, setiap kali saya berzikir, saya berselawat, hati saya tak tenang. Hati saya tak tenang, fikiran saya lagi banyak terganggu. Habis tu, tapi kalau saya tinggalkan zikir, saya baca WhatsApp pula. Baca WhatsApp saya layan TikTok ke, layan Shopee ke, okey je. Tak ada pula kata pening kepala tu. Sudah. Jadi statement dia bagi tu, dia kata kalau saya berzikir, saya berselawat, hati susah nak tenang. Tapi kalau saya tak berzikir, tak berselawat, hati saya jadi tenang je. Saya rasa okey, tak ada apa pun. Ini lain macam penyakit ni. Jadi saya kata, ubat nak dapatkan hati tenang ataupun tidak tenang itu, iaitu pada keimanan. Jangan pakai logik akal. Kalau kita pakai logik akal, tak boleh nak masuk. Kena pakai keimanan, kepercayaan. Baik. Saya kata begini. Saya pergi kat whiteboard, dekat pejabat tu ada whiteboard. Saya bagikan 2 whiteboard tu. Tulis kat sini statement daripada awak. Nama sekian. Tak nak cakap lah nama dia, orang kenal nama dia tu. Statement yang kedua yang datang daripada Al-Quran sendiri, daripada Allah Subhanahu Wa Taala hantar. Okey. Awak tulis statement dalam kepala otak awak dah set. Ni kita katakan mindset ni. Awak dah set dalam kepala awak ni, sembahyang zikir tak tenang.
Saya berzikir tak tenang. Saya selawat tak tenang. Saya baca WhatsApp tenang. Saya tinggalkan zikir selawat, saya jadi tenang. Okey, ini statement awak. Betul? Betul. Inilah statement saya. Bagus. Saya pergi kat whiteboard sebelah tu pula, saya tulis, Allah berfirman, apakah tidak mengingati Allah itu hati akan jadi tenang. Kalau kamu ingat Allah, hati akan jadi tenang. Nabi sebut zikrul mu'minin tanazzalur rahmah. Apabila tatanazzalur rahmah fi zikril mu'minin, dalam satu riwayat, turunnya rahmat belas kasihan Allah ketika mana orang mukmin sedang berzikir. Sekarang ni saya nak tanya, dari sudut keimanan hati awak, awak lebih percaya yang mana? Ini katakan keimanan. Nah, awak nak percaya awak punya statement tu, ke awak nak percaya yang kat sebelah sini? Waktu tu dia tenganga sekejap. Sebab itulah kita ni, jangan kita berikan makna pada diri kita akan makna yang lari daripada fitrah. Fitrah kita, saya nak khusyuk. Itu fitrah kita. Semua orang nak khusyuk, semua orang nak ketenangan dalam ibadat. Tapi kita beri makna pada diri kita, saya ni susah nak khusyuk. Nampak tu? Itu yang khusyuk susah nak dapat tu. Awak yang bagi makna kat diri awak tu, ada orang suruh bagi makna? Ada imam tu suruh. Imam kata hari ni semayang semua jangan khusyuk, ya ada? Ada? Tak ada. Siapa yang bagi makna kata awak tu susah nak khusyuk? Ada Pak Ustaz tu suruh? Ada Tok Siap Masjid suruh? Tak ada siapa pun suruh. Awak yang bagi makna. Nah, kita yang bagi makna pada diri kita, yang menyebabkan kita tanggung makna tu sendiri dan kita merasai makna yang apa yang kita bagi. Nah, sebab itu kata guru kami dulu, kata seorang ulama tu, kalaulah seorang yang masuk di pintu masjid itu ialah seorang yang perompak, penyamun, pencuri, orang jahat. Tapi kalaulah kita bagi makna pada orang tadi tu, oh, itu orang baik tu, agak-agak kita jaga tak barang kita? Yang masuk tu pencuri, yang masuk tu perompak, yang masuk tu penyamun. Kalaulah dia masuk dalam masjid, kita kata siapa masuk tu? Oh, saya rasa tu orang baik tu, orang bagus tu. Agak-agak kita jaga tak barang kita? Tak jaga. Sebab kita bagi makna ke orang tu orang baik. Sekalipun dia orang jahat. Sekalipun orang jahat, orang cakap tu tak kata baik. Tapi kalau yang masuk dalam tu orang yang baik, kita bagi makna itu orang jahat. Agak-agak persepsi kita dengan orang tu baik ke jahat? Tetap akan jadi jahat. Sekalipun yang datang tu orang faham tak gitu? Sebab itulah bila masuk dalam bulan Ramadan ini, masuk dalam Ramadan, Allah Ta'ala nak ubahkan diri kita tu, makna yang kita beri pada diri kita itu, bahawa aku diciptakan untuk ibadat. Bererti hakikatan ibadat itu berat atau ringan? Kalau dah diciptakan untuk itu, jadi ringanlah. Itu maksud dia. Baik. Kenapa nak dibalancekan? Bila sebut kata tadi, ibadat tadi tu, Ramadan tu nak mengislahkan huquqil ubudiyah, al-imsak anil akli wa syurbi wal jima'i wa amma yubtilu bihi shaum li islahi huquqil ubudiyah. Puasa itu menahan diri daripada makan dan minum dan bersama dengan isteri, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tujuan dia apa? Li islahi, supaya nak memperbaik akan hakikat kehambaan. Ni ulama tasawuf bagi makna puasa tu. Kalau fiqh tu min tulu'il fajri ila ghurubiha. Kalau dari ulama ahli tasawuf ahli hikmah, puasa itu menahan diri daripada makan, minum, bersama dengan isteri, berjima, ataupun dan juga wa amma yubtilu bihi saum, dan tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa, tujuan dia tu, tahan diri tu li islahi huquqil ubudiyah, supaya nak memperbaik akan hakikat kehambaan. Apa hakikat kehambaan tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu hakikat kehambaan. Hakikat kehambaan,
tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadat. Itu hukukul ubudiyah, hakikat kehambaan. Maka bilalah hakikat kehambaan itu nak diperbaikkan, kenapa nak diperbaikkan kehambaan itu? Diperbaikkan hakikat kehambaan daripada 4 perkara tadi. Makan, minum bersama dengan pasangan, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maknanya, kata Al-Syekh Sa'id Nursi, Badi'uz Zaman Syekh Nursi rahimahullah, manusia ni sudah hilang keseimbangan. Dia dah hilang dia punya matlamat wujud. Matlamat kehidupan tu dah hilang. Daripada Allah Ta'ala sebut, kamu diciptakan untuk ibadat. Sekarang ni dah ditukar. Kamu diciptakan untuk makan, minum dan juga mengikut syahwatiyah. Jima' itu dengan makna syahwatiyah, ikut syahwat. Sekarang ni manusia ni 11 bulan yang kita ada sekarang ni, start daripada bulan Syawal sampailah bulan Syaban, 11 bulan yang kita lalui tu, apa yang kita tumpukan, kita berikan perhatian di dalam kehidupan? Apakah tumpuan kita pada ibadat atau tumpuan pada makan? Demo bagi tumpuan dekat gapo? Ibadat ke makan? Syekh Badi'uz Zaman Syekh Nursi kata, ketika mana kamu makan nasi, kamu sarapan waktu pagi hari, apa terlintas di fikiranmu nak makan tengah hari kat mana? Betul tak? Tengah sarapan ni, kejap lagi sarapan ni kan. Ada sarapan ke? Ada lagi kan? Last kan? Last. Nah, waktu tengah sarapan tu, tengah hari dah terfikir ke belum nak makan dekat mana tengah hari ni? Oi, hari ni ada kenduri kahwin ni, hari ni dah terfikir dah. Tak? Waktu makan tengah hari nanti, dah terfikir ke belum nak makan malam? Nah, dah fikir dah. Walaupun perut tu tengah kenyang, dah makan tengah hari kenduri kambing golek sekor dia telan. Walaupun kenyang macam tu, tiba-tiba kawan lama pula telefon. Hello, ya, ada apa tu? Oh, saya nak jumpa kau lah. Kita dah lama tak berjumpa ni. Nak jumpa dekat mana biasa? Ada orang jumpa. Saya jumpa awak dekat Masjid Sendeng lah. Oi, baiknya kau. Ada. Kita jumpa dekat ni lah. Kita jumpa dekat madrasah lah ya. Biasa jumpa dekat mana? Kedai makan juga. Nampak tu? Semua dekat situ. Kata Al-Imam Badi'uz Zaman Sanusi kata, ka'annaka khuliqta li hadhil at'imah. Seolah-olah kamu diciptakan untuk makan ni pula. Sedangkan kamu dicipta untuk ibadat. Kenapa kamu diciptakan untuk makan? Li'annaka tahtammu ala hadhil at'imah. Kerana kamu sangat mengambil berat tentang makan. Sebab terlalu ambil berat. Baru pagi-pagi dah fikir nak masak apa hari ni. Nampak tu? Masak apa hari ni? Masak lemak cili api. Oi, masak lemak cili api daging salai bunyi sedap juga tu. Nampak tu? Menu dah keluar dah. Nah, pagi-pagi buka pita ais tengok apa? Ada orang buka pita ais sebab apa? Sebab nak tengok lampu pita ais tu. Ada? Buka freezer sebab apa? Cari makanan mana yang dah simpan tak panas-panaskan lagi. Nak cari. Seolah-olah kamu tu dicipta untuk makan pula. Sebab apa? Sebab kamu lebih mengambil berat tentang makanan. Maka kata Syekh Badi'uz Zaman Syekh Nursi, punca daripada makanan inilah syahwatiyah kamu naik. Syahwat itu akan jadi naik dan menyebabkan kamu hilang keseimbangan di dalam kehidupan ciptaan kamu. Hilang. Daripada diciptakan untuk ibadat, bertukar diciptakan untuk makan. Nah, maka bila masuknya bulan Ramadan ni tadi, Allah Ta'ala nak perbetulkan balik. Sebab tu ulama' kata li islahi huquqil ubudiyah,
nak perbetulkan balik akan hakikat kehambaan tu. Tiun balik. Tuhan nak tiun balik. Bila masuk bulan Ramadan ni, Allah nak tiun balik. Daripada kita asyik tumpu pada makan. Sekarang ni tukar. Tumpu kepada tujuan diciptakan kamu tu sendiri. Tujuan matlamat kehidupan apa dia? Ialah untuk ibadat. Kalaulah kita tanya naluri, sebab dia kata kita tanya hati kita yang kecil tadi tu, saya diciptakan untuk makan atau untuk ibadat? Tanya balik diri kita. Apakah saya diciptakan untuk makan ataupun saya dicipta untuk ibadat? Persoalan. Tanyalah. Kalau kita tak beramal, kita tak buat macam tu, kita tak tahu. Kita akan masuk bulan Ramadan dalam keadaan rasa berat. Allah, beratnya kena puasa, kena tarawih, kena habis, semua kena. Tu yang terkena habis tu. Nampak? Padan muka. Kena sangat. Nah, kalaulah kita fikirkan fitrah naluri hati kecil kita itu nak ibadat atau nak makan. Kalau kita tanya, pakcik nak tak dalam keadaan duduk dalam Ramadan ni, dalam keadaan ibadat, dalam keadaan tadarus, dalam keadaan tarawih, dalam keadaan zikir, dalam keadaan bersedekah, nak ke tak nak? Kalau dari segi, kalau ditanya naluri hati kecil tu, semua orang nak. Itulah fitrah. Fitrah tu tak boleh lari. Nampak? Sebab tu al-Islam dinul fitrah. Islam itu agama yang fitrah. Maknanya dia lebih congkil apa yang ada dalam hati tu. Cuma bila kita dah selama dah bagi, kita dah terbiasa dengan keadaan yang bukan daripada fitrah tu, kan, daripada ibadat kepada makan-makan. Jadi bila nak balik kepada fitrah tu, 11 bulan kau tumpu dekat dia, tiba-tiba sebulan ni kau nak lari tu, memang berat lah. Memang berat lah. Belum masuk Ramadan, lemang dah bersepah dah orang jual, dah macam malam raya lemang. Nampak tu? Ujian, biasalah tu. Nampak? Sebab itu dengan himmatul aliyah, dengan himmah yang tinggi, baru orang tu boleh masuk dalam bulan Ramadan tu. Jadi bilalah kita ni hari-hari dimakan, hari-hari makan, minum, lauk, hari-hari teh ais, teh obeng, sirapnya sirap bandungnya, limau ais, macam-macam kita makan. Maka bila masuk dalam bulan Ramadan, tarbiyah Allah Ta'ala yang pertama ialah no more food, no more drink. Tak ada. Orang panggil dapur. Dapur tu api mati. Tutup semua dapur. Pintu dapur tu semua tertutup. Bilalah nafsu tu tertutup pintu dapur, kan, makanan tu tertutup, waktu tu dia mula berfikir, aku diciptakan untuk apa ya? Kenapa saya tak boleh makan hari ni? Dia akan tercerita tu. Kenapa saya tak boleh makan? Oh, sebab saya kena puasa. Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu puasa? Oh, sebab Allah Ta'ala suruh. Kenapa Allah Ta'ala suruh? Sebab Allah nak perbetulkan akan hukukil ubudiyah. Nak perbetulkan hakikat kehambaan. Sebab itu, nafsu tu bilalah masuk bulan Ramadan, jadi macam Haji Bakil tu. Kenapa ni puasa? Nampak tu Ahmad Nispu tu kan? Kenapa masuk, kan? Cerita 3 Abdul tu kan? Bila masuk bulan Ramadan, barulah dia merasai betapa nikmatnya makanan tadi tu. Nampak tu? Sebab tu kalau kita bulan puasa, pukul 2 petang ke 12 tengah hari tu, waktu musim ujian yang paling besar lah tu. Kalau kita pergi dekat rumah, tengok ada cokodok semalam dekat atas sofa tu, rasa-rasa terliur ke tak? Terliur tak terliur? Cokodok semalam. Anak kita makan bersepah-sepah, nampak cokodok kat situ. Nampak tu? Waktu tu barulah keluar istilah, ya Allah, membazirnya. Membazir. Pandai kau. Pandai pula dinilai kata benda membazir. Tapi kalau 11 bulan, ada nampak benda tu membazir? Ada rasa, ya Allah, nikmat makan? Ada tak? Tak ada. Kebas. Masuk bulan Ramadan,
naik motor sampai dekat traffic light, nampak orang gantung air TO ais dulu. Dah 3 bulan dah TO ais tu tergantung kat situ. Terliur tak terliur? Kat traffic light tu. Nampak ada air sirap pula. Padahal dah 4 bulan dah air sirap tu dekat tiang tu. Dah 4 bulan dah. Dalam 4 bulan tu tak pernah nampak pun air tu tergantung kat traffic light tu. Tapi bila masuk bulan Ramadan, Allah, sedapnya air tu. Nampak tu? Nafsu tu dah mula lemah. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan, tarbiyah untuk nafsu ammarah itu ialah dengan kelaparan. Tujuan Allah Ta'ala sekat daripada makan bukan sebab Tuhan tak nak bagi dia makan, supaya dia matang apabila menghadap 11 bulan yang akan datang, supaya kau matang. Sebab itulah bila lah masuk pukul 12, pukul 1, 2, 3, waktu tu ujian. Tapi bila dah masuk asar, tengok tu, semua orang akan nampak diri tu masuk dalam asar tu, dia keluar balik. Jerongkong, hantu jerongkong tu keluar balik. Nafsu tu keluar balik. Jom pergi bazar. Bazar Ramadan, cari makanan. Nampak tu? Perhati betul-betul. Tengok betul-betul sepanjang Ramadan ni nanti. Bila masuk petang tu nanti, nafsu yang kita bela sebelah bulan tu, dia akan keluar tu. Pergi buat apa? Pergi cari bazar. Beli makanan macam orang tak pernah makan. Faham? Martabak berlapis-lapis, roti john berbungkus-bungkus, air dah macam koling. Faham? Dah berkala-kala dah air, macam ada merah, ada warna biru, ada warna hijau, warna putih, warna jernih, warna macam-macam jenis air. Betul tak? Perhati tengok. Bila keluar kat bazar Ramadan tu, dia keluar tu, saya nak ni. 11 bulan tak pernah kita menghadapi macam tu. Pernah tak kita masuk restoran, saya nak makan ni. Ada tak? Tak ada. Tapi kenapa bila masuk bulan Ramadan dia jadi macam tu? Orang kata balas dendam. Daripada pagi tak makan, kau balas dendam. Itu yang obesiti habis lepas puasa. Nampak? Denak tu, keluar tu. Kita boleh rasa macam mana nafsu keinginan makan tu dah akan keluar balik. Nah, kata Syed Nursi, disitulah kamu kena betul-betul berhati-hati. Sebab waktu itulah waktu kemuncak dia akan keluar. Bila dia keluar makanan, Syed Nursi kata, kalaulah kamu tak boleh nak tahan juga, keinginan makan tu masih lagi kuat, biarkan dia beli makanan. Biar dia beli makanan tu, saya beli tu, beli ni, beli, letak atas meja, penuh meja dengan makanan dia, dengan kuih karipapnya, kuih apa, masa dalam bekas tu, kasri muka, tepung pelita. Itu paling banyak bulan puasa kan. Dengan tepung pelitanya, puteri mandinya, badak berendamnya, habis semua yang atas meja tu, penuh. Syed Nursi kata, pada ketika itu kamu melihat makanan kamu fikir balik. Masuk balik dalam zon fikiran tadi, ta'ammul balik dengan Ramadan ni. Syed Nursi kata, kalaulah makanan itu adalah milik kamu, makanan tu kita punya ke? Kita beli kat bazar Ramadan tu kan, beli bawa RM100 habis kak. Gila betul. Bazar kat bazar Ramadan ni tak tahulah apa yang dijual tu. Bawa 50 habis. Bawa 100 habis. Tak apa benda yang dimakan. Sehari dia makan pun tak habis 100. Masuk bulan Ramadan jadi kuat makan pula. Kawan saya kerja SWM tu, dia kata paling banyak makanan berbuang ialah pada bulan Ramadan. Memang betul. Benda tu memang berlaku. Makanan paling banyak berbuang pada bulan Ramadan. Dengan bubur lambu je, dengan itu, dengan ini je, habis semua. Terlalu banyak makanan. Bilalah kita beli makanan tadi tu, kata Syed Nursi, fata'ammal, maka kamu perhatikan balik nasbah hati kamu. Kalaulah makanan ini adalah benar-benar milik kamu, kamu beli pakai duit kamu, kamu bayar pakai duit kamu, kamu ambil makanan itu, Syed Nursi kata, kenapa kamu tak makan? Soalan nombor 2. Kamu beli je, makan tak waktu tu?
Pergi kat bazar Ramadan beli air terus minum air ke? Kenapa beli saja tapi tak makan? Sanusi suruh tanya balik diri kamu. Kalau benar makanan ini milik kamu, kenapa kamu beli kali ni kamu tak makan? 11 bulan kamu beli makanan, dekat situ juga habis martabak ni. Tak ada balik rumah, habis keping martabak dekat bazar tu. Tapi bila masuk bulan Ramadan, kamu beli martabat pula dah. Kamu beli martabak tadi tu, kamu hanya sekadar beli tapi kamu tak makan. Persoalan, kamu soal diri kamu, kenapa kamu tak makan? Kalau betul makanan tu milik kamu, makanlah. Kenapa tak makan? Kat situ persoalan. Bererti makanan ni milik siapa sebenarnya ni? Yang kamu dapat makan 11 bulan ni atas keizinan siapa? Ini orang panggil tarbiyah. Bila lah dah beli makanan tadi, daripada asar 4.30, 5.30, 6.30. Pukul 6.30 itu, waktu tu manusia semua, kata Syed Nursi, kalaulah kamu buka segala atap-atap rumah, kamu cabut semua atap-atap rumah, kamu diberikan mata penglihatan seperti burung helang, yang burung helang ni boleh tengok semua satu sudut dalam keadaan dekat, mata burung helang. Syed Nursi kata kamu akan mendapati annas yajtami'una ala ta'amihim. Manusia itu berhimpun dekat depan makanan mereka itu dengan pelbagai macam-macam jenis hidangan. Pergi rumah Haji Kasim, oh macam ni. Pergi rumah Pak Samad, macam ni pula. Pergi rumah Mak Etun, macam tu pula makanan dia. Pergi dekat restoran, penuh air atas meja. Manusia yajtami'una ala ta'amihim. Mereka berkumpul di atas makanan mereka itu, walam yakulunah, tapi mereka tak makan pun makanan tu. Yanzuruna wa yantazirun. Kata Sayyid Nursi kata yanzurun wa yantazirun. Mereka duduk depan makanan sambil tengok. Betul tak betul? Peristiwa Ramadan ni. Duduk depan makanan macam-macam tu, tengok je. Tak makan. Kalau makanan tu you all punya, makanlah. Tu Syed Nursi kata makanlah kalau berani, makan. Kenapa kamu tak makan? Yanzurun, mereka melihat makanan itu, wa yantazirun, dan sedang menunggu. Seolah-olah itu bukan makanan dia pula. Padahal dia yang beli tadi. Macam kita katakan kita pergi rumah orang, rumah kenduri, kan? Tuan rumah tak jemput makan, kita berani tak nak makan? Tak berani. Sebab apa? Sebab makanan tu bukan milik kita. Kalaulah tuan rumah kenduri tu munasabahlah sebab dia yang masak. Ini makanan kamu beli sendiri kan, kenapa tak makan juga? Yanzurun wa yantazirun. Mereka menunggu dan melihat makanan itu. Tengok je. Nah, hatta law kana ahadan minhum yakuluna fata'ajjabuna bi ahwalihim. Sehingga kan kalau sekiranya ada orang yang makan di kalangan kamu, kamu akan sepelik tengok orang tu. Betul tak betul? Cuba yang tengah duduk-duduk, tiba-tiba ada orang tu tengah makan. Saya ingat cerita apa, Bakoba apa? Geng plastik hitam tu lah. Siapa? Ben Nazri tu kan, yang dia pergi dekat R&R tu. Orang semua tak makan lagi, dia dah makan. Okay? Orang tu yang tazirun, semua tak ajabu. Pelik je tengok dia. Rupanya tak masuk waktu lagi. Kalau ada orang makan waktu tu, semua orang jadi pelik. Asal dia makan ni. Ini tak dapat izin lagi dah makan ni. Pelik betul ni. Jamuan orang tengah mengaji, yang tu dia dah bantai makan dulu kat depan tu. Pelik tak pelik? Ini kata Sanusi, sini hikmah, semua ni ada hikmah. Bererti makanan itu bukan kamu yang punya secara hakiki. Nampak? Yang kita beli selama 11 bulan yang kita dapat makan itu bukan makanan kamu. Itu adalah makanan pemberian keizinan daripada Allah. Nak latih yang tu, supaya bila masuk 11 bulan akan datang, kita dah berlatih diri kita. Yang aku makan ini bukanlah makanan milikku, tetapi adalah pemberian rezeki daripada, barulah kita makan dengan penuh kesyukuran. Jadi sambung takat tu dulu, berhenti takat tu, panjang lagi tu. InsyaAllah ada masa lagi kita sambung lagi atas hikmah ataupun tujuan daripada masuknya bulan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita itu akan
kesenangan, kemudahan di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala perbanyakkan lidah kita dengan berzikir. Allah Ta'ala perbanyakkan lidah kita dengan berselawat, istighfar dan tasbih. Allah Ta'ala banyakkan doa kita di dalam bulan Ramadan dengan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan, diberikan keafiatan pada mereka yang sakit pada hari ini, diberikan akan kesenangan pada mereka yang susah pada hari ini, diberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit pada hari ini, diberikan keluasan bagi mereka yang sempit pada hari ini, diberikan istijabah doa bagi mereka yang terhijab doanya pada hari ini. Istajibillahumma du'ana ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadha jam'al mahhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa ghafarallahu lahu wa liwalidayya wa li jami'il muslimin bijahi sayyidil anbiya mursali wa awliya'illahi salihin amin. Nafa'ana Allah bihi wa iyyakum kama nafa'ana bi asli annahu jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ay yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa sababan li fawzi bi jannatin na'im. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.